satu ketiga insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk sama berkumpul, berjumpa setelah kita tidak dapat bersiaran pada hari Khamis dan Jumaat. Dan hari Khamis dan Jumaat yang lepas saya terpaksa bergerak ke sana sini untuk insyaAllah pada masa itu dalam rangka nak set up DPMC. Alhamdulillah tak sempat nak buat lah, Allah tak izin. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pada hari ini kita dapat menyambung apa yang kita buat insyaAllah. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Pertama-tama kita nak mengucapkan rasa syukur, nak memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan, kekuatan pada pagi ini untuk sama-sama kita kena sentiasa rasa syukur. Apa maksud syukur? Syukur ni yang pertama kita iktiraf segala yang kita lakukan ini, segala yang ada pada kita semua itulah taufik daripada Allah, merupakan rezeki daripada Allah. Maka bila kita rasa semua daripada Allah, segalanya kepunyaan Allah, maka hati kita akan rasa sayang pada Allah. Hati kita rasa sayang pada Allah, hati kita rasa seronok bersama Allah, rasa nikmat bersama Allah. Bila hati kita sayang dan nikmat bersama Allah, maka kita akan lahirlah satu kekuatan, iaitu kita nak berterima kasih pada Allah. Maka kita pun berterima kasih, kita syukur. Bila kita rasa syukur, barulah. Sebab tu kita tidak akan dapat bersyukur pada Allah selagi kita tak rasa bahawa apa yang ada pada kita ni daripada Allah. Tak boleh nak rasa. Kalau kita tak boleh rasa daripada Allah, maka tak boleh nak bersyukur. Jadi kita kena rasa dulu. Macam mana nak rasa? Kita kena renung, tengok apa yang ada dalam hidup kita. Sama ada benda tu baik ke buruk ke, benda tu elok ke tak elok ke, senang tak senang ke, semua tu kita nak kaitkan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita sesuatu yang seronok, yang bagus, yang kita sayang, nikmat, maka kita rasa itu adalah merupakan salah satu perkara yang Allah nak bagi supaya kita syukur pada dia. Kalau bagi susah, kita nak rasa Allah bagi kita supaya kita sabar pada dia. Ada 4 suasana kita berhadapan dengannya. Suasana ni sentiasa kita berada dalam keadaan mendekati Allah. Yang pertama, kita rasa nikmat. Nikmat, kita syukur. Syukur, itulah jalan nak dekat Allah. Kita diberikan kesusahan, kepayahan, ujian. Mungkin kita ada masalah keluarga, mungkin ada masalah keuangan, mungkin ada masalah dengan kawan-kawan kita, boykot, mungkin masalah dengan bos kita, mungkin masalah dengan pekerjaan kita. Kita tahu Allah nak suruh kita sabar. Allah nak suruh kita sabar. Bukan Allah tak tahu kita dapat benda tu. Allah tahu. Allah bagi supaya kita sabar. Kita diberikan kepada Allah oleh Allah SWT suasana susah,
suasana kita berada dalam keadaan sabar lah, susah sebagainya, sabar. Allah berikan kita terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam kesusahan, maksiat, kita duduk dalam keadaan gelisah, kita ada dosa, kita rasa dosa, kita buat dosa, maka Allah nak suruh kita bertaubat. Jadi Allah pun sayang kat kita, dia bagi kita masuk dalam maksiat, diizinkan kita berdosa pun Allah sayang kat kita, sebab Allah nak suruh kita bertaubat. Kita pun bertaubat, istighfar, kita pun menangis, makin dekat dengan Allah. Allah bagi kita kekuatan beribadah, seronok baca Quran, seronok sembahyang, seronok semua sekali, maka kita pun Allah sayang kat kita. Allah nak suruh kita apa? Allah nak suruh kita rasa ini adalah taufik Allah, ini adalah merupakan petunjuk daripada Allah. Allah beri kekuatan pada kita untuk kita beribadah. Ini bukan kita, maka kita merendahkan diri kepada Allah, tawaduk. Bila Allah bagi kita kekuatan ibadah, kita makin kuat ibadah, makin kuat beramal, makin tawaduk, makin rendah diri pada Allah, makin rasa tadarruk, memerlukan Allah. Ini semua adalah Allah sayang kita. Allah sayang dalam setiap keadaan, Allah sayang kita. Maka apalah kita hari ini yang tak mau sayang Allah. Jadi nak syukur pada Allah, nak sayang Allah. Jadi untuk syukur, kita kena lihat apa nikmat Allah bagi pada kita. Kita tengok, renunglah, kena renung. Allah bagi kita anak, tengok anak. Allah bagi kita suami, tengok suami. Allah bagi kita isteri, tengok isteri. Kan? Yang kita seronok nikmat tadi tu, kita nak rasa apa? Kan? Kita nak rasa bahawa kita tu adalah merupakan, itu sayang Allah. Saya tak ada mood. Kalau Allah bagi tak ada mood, macam mana? Tak ada mood ni dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah, sama macam berdosa. Tak ada mood, rasa tak tenang, rasa kita buat berdosa, maka kita tahu bahawa Allah nak suruh kita, kan, minta ampun pada dia, istighfar pada dia, bertaubat kepada dia, minta kepada Allah kekuatan. Kalau kita tak tenang, tak ada mood, kita rasa berdosa, banyak dosa, maka Allah nak suruh kita bertaubat. Maka kita pun tahu astagfirullah. Tak ada mood, kita astagfirullah. Allah nak didik kita supaya kita merasai bahawa kita ni seorang yang disayangi oleh Allah. Allah sayang kita. Kita buat tak elok kat mak kita, ayah kita, mak ayah kita tetap sayang kat kita. Samalah. Anak kita buat tak elok kat kita tetap sayang pada anak kita walaupun tak elok. Hari ni kita rasa tak elok, tapi sebenarnya Allah sayang kita. Kita nak kena rasa. Inilah perkara yang pertama sekali. Tiap-tiap hari kita nak kena rasa sayang pada Allah. Bila kita rasa sayang pada Allah, maka maknanya kita mendekati Allah. Kalau sayang kita kepada Allah makin meningkat, makin kita dekat Allah, kadang-kadang Allah bagi kita ketakutan, nak kena buang kerja. Kadang-kadang Allah bagi ketakutan, tak ada makan minum. Kadang-kadang Allah bagi kita ketakutan dalam keadaan ada sakit. Maka kita tahu bahawa ketakutan itu tanda Allah sayang pada kita. Apa tanda Allah sayang pada kita? Kita takut, kita pun mendekatkan diri dengan Allah. Macam mana nak dekat dengan Allah? Kita sabar dengan ketakutan, kebimbangan, kita kena sabar. Tanda kita sabar, kita rasa ini pun sayang Allah juga, Allah sayang kita juga, maka kita pun nak mendekati lagi. Kita pun banyak, kalau takut lagi kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pemeliharaan aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pemelihara aku. Cukuplah Allah sebagai penjaga aku, pelindung aku. Cukuplah Allah sebagai yang memberikan pertolongan pada aku. Cukuplah Allah sebagai yang memberikan kemenangan pada aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pemelihara aku, pelindung aku. Kita baca, bila kita takut, Allah bagi kita takut supaya kita dekat dengan Allah. Allah bagi kita suka supaya kita dekat dengan Allah. Allah bagi kita terjerumus dalam dosa supaya kita dekat dengan Allah. Kalau dosa macam mana pula? Kita pun bertaubat. Astagfirullah. Kadang-kadang tak ada mood, hati kita keras. Tak rasa apa-apa. Tak apa, tak rasa apa-apa pun, kita tetap kita rasa Allah sayang kita. Maka kita istighfar. Kalau kita rasa tak ada mood, tak tenang, kita rasa macam down, maka kita tanda dosa kita. Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Kamu lihat kerosakan. Kerosakan termasuklah benda yang kita tak tenang tu. Di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas. Sebab tangan-tangan manusia. Kita punya dosa tu.
Kita lemah bukan sebab Allah bagi lemah saja. Tak, ada dosa kita. Ada masanya kafarah. Kadang-kadang kita kata, ya Allah, kenapa lawan sihir aku, ya Allah, 10 tahun, 20 tahun aku kena sihir. Kena sihir tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Apalah dosa aku, ya Allah. Ada dosa. Ada kafarahnya. Kalau tak ada dosa pun, Allah nak naikkan darjat. Kita sabar. Setiap hari kita bersabar. Orang tak bayar hutang kita. Kita bagi orang hutang kan? Orang tak bayar hutang kita. Kita sedih. Kita nak guna duit kita tu. Orang hutang kita 10,000. Kita sedih, orang tak boleh nak bayar. Ketahuilah bahawa bila dia tak boleh bayar, dia seorang Muslim. Allah nak uji kita. Bukan dia tak nak bayar. Mungkin dia tak nak bayar, tu dia punya hal dengan Allah. Tapi katalah dia nak bayar, tapi tak boleh bayar. Kita sedih, orang tak bayar hutang kita. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah nak suruh kita apa? Sabar. Maka apa tanda sabar tadi? Kita sayang ke Allah. Tak apalah, ya Allah, aku reda. Tahu tak apa Allah balas kat kita bila kita sabar? Tahu tak kita apabila kita sabar, apa yang Allah SWT beri kepada kita bila orang tak bayar hutang kita? Ini bagi orang bagi hutang kan? Yang orang bagi hutang, Allah akan ganjarkan. Katakanlah RM10,000 kita bagi orang sini hutang tu tak bayar kat kita. Setiap hari RM10, RM10,000 seolah kita sedekah. Seolah kita bersedekah RM10,000 setiap hari sampai mati. Sampai kiamat. Hutang tu masih ada lagi. Tapi kita dapat dah pahala sedekah. Pahala sedekah RM10,000 tu. Ini Allah sayang kat kita. Orang tak bayar hutang kita. Kan? Kita rasa sedih. Tapi tak. Allah bagi ganjaran. Syaratnya sabar dan redha. Sebab Allah tak izin lagi. Bukan kata dia yang tak nak bayar. Mungkin dia tak nak bayar. Atau mungkin dia nak bayar, tak ada duit lagi nak bayar. Kan? Kita pun tak boleh dapat lah. Maka kita sabar. Kita redha. Dia cakap dengan, tak apalah tuan. Tak apalah saudara tak mampu nak bayar lagi. Saudara cuba usahakan bayar ya. Kita tahu kita. Jadi sama macam kita bersedekah tiap-tiap hari. Kalau RM10,000, RM10,000 lah. Kan? Sedekah tu. Dapat pahala sedekah. Nampak? Allah sayang kat kita. Jadi segala apa yang berlaku pada kita, nombor satu, sebab Tuhan kita Allah. Kita nak rasa bersyukur. Rasa bersyukur. Saya nak tukar sekejap. Baik. Boleh sebab saya tukar signal tadi tak stabil. Baik, Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, masa ringkas, saya nak kena keluar. Pagi ni ada meeting, ada mesyuarat 11.30. Saya nak kena habis dalam 10 lebih. Perjalanan lebih kurang 40 minit ke tempat mesyuarat. Jadi insyaAllah kita akan buat apalah yang mampu, insyaAllah. Baik, saya nak sambung tentang hijrah. Jadi kita ni sebenarnya di awal Muharram ni, kita nak kena boleh hijrah. Kita sebut tadi, hijrah ialah at-turku. Turku ni maknanya meninggalkan. Jadi maknanya hijrah ini adalah sesuatu perbuatan yang susah. Kenapa susah? Kerana dia meninggalkan. Hijrah hanya boleh buat selepas iman. Jadi sebab itulah, macam mana saya nak mampu berhijrah? Macam mana saya nak mampu bergantung kepada kerja, kepada bergantung pada Allah? Sebelum ni kita bergantung pada kerja kita kan, gaji kita kan. Ada gaji, kita rasa selesa hidup kita sebab ada gaji. Setiap hari, setiap bulan ada gaji kan. Kita rasa ada orang bagi kita duit, kita rasa kita dah selesa. Jadi kita tak bergantung pada Allah, kita bergantung kepada majikan kita. Kita bergantung kepada syarikat kita. Kita bergantung kepada orang yang bagi bantuan pada kita. Kita bergantung pada dia. Kita bergantung pada kerja kita, bisnes kita. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang bergantung dengan makhluk. Ini contoh hijrah. At-turku. Kita nak meninggalkan. Meninggalkan apa? Contohnya, pergantungan pada manusia. Pergantungan pada kerja, gaji. Kepada pergantungan pada Allah. Hati. Bukan maknanya kita tak bekerja. Bukan maknanya kita tinggalkan kerja kita. Tak apalah, aku buang, aku berhenti. Bukan macam itu maksud dia. Maksudnya, kita kena bekerja. Kita kena berusaha. Kita kena buat apa yang sepatutnya kita buat. Tetapi hati kita bergantung pada Allah. Macam itu. Itu maknanya at-turku fil aqidah, untuk tawakal kepada Allah. Meninggalkan pergantungan kepada makhluk.
Kita seorang isteri. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan dapat duit dapur daripada suami. Dapat nafkah daripada suami. Tiap-tiap bulan suami datang bagi sesuatu kepada kita. Tiap-tiap hari dia datang. Dia bagi kasih sayang kepada kita, kita pun sayang kat dia. Dia didik kita pun rasa dekat dengan dia. Kita rasa seronok dengan dia. Lazat dengan dia. Seorang isteri. Maka jalan isteri itu akhirnya bergantung dengan suami. Bergantung dengan suami. Jadi boleh tak bergantung dengan suami? Hati kita tidak boleh bergantung dengan makhluk. Hati kita bergantung dengan Allah. Sayang suami boleh tak? Boleh. Sayang suami kerana sayang Allah. Kita rapat dengan suami boleh tak? Memang kena rapat dengan suami, dekat dengan suami. Sebab dekat dengan suami, rapat dengan suami kerana Allah. Kena taat pada suami tak? Suami perintah, kena taat. Apa kata Nabi? Seandainya adalah yang boleh aku benarkan sujud. Seorang wanita itu, seorang makhluk itu sujud, wanita sujud pada suami. Maknanya Nabi nak suruh taat, sami'na wa ata'na pada suami. Kenapa? Besarnya suami itu. Peranan dia, tanggungjawab dia. Tahu tak, kalau kita buat dosa, kita buat dosa, suami tahu kita buat dosa, dia tak tegur, tak bina, tak bimbing, apa agaknya, maka dosa kita pergi ke suami kita. Kita kena juga, suami pun kena. Suami tanggung kita ni. Dia bukan tanggung setakat makan minum dia, tanggung dosa. Jadi kita pun rasa sayang kat suami. Memang kita rapat dengan suami, kena sami'na wa ata'na dengan suami. Tetapi tiba-tiba hari ni kita bergantung dengan makhluk pula, bergantung dengan suami itu. Suami kita meninggal dunia, kita rasa hilang dunia ni, seperti hilang dunia ni. Suami kita tak ada, kita rasa seperti tak ada apa-apa. Sedangkan pergantungan hanya pada Allah. Ini contoh isteri dengan suami. Anak dengan ibu bapa sama juga. Kita pula laki-laki ataupun perempuan dengan bos kita sama juga. Kita bergantung dengan kerja kita, bergantung dengan bisnes. Ini hijrah, at-turku, meninggalkan pergantungan kepada makhluk. Meninggalkan. Ini amalan al-mahdiyin. Meninggalkan pergantungan kepada makhluk. Meninggalkan harapan kepada makhluk. Maknanya bukan kita tak ada harapan, ada, tapi harapan disandarkan kepada Allah. Dan kemudian makhluk itu sebagai asbab sahaja. Ar-raja ni apa? Harap, berharap. At-tawakkal, bergantung. Al-khawf macam sebenarnya meninggalkan takut kepada manusia. Nak tinggalkan takut pada manusia, takut hilang kerja, takut hilang dunia, takut mati. Wa karihatul maut, benci mati, takut mati, takut hilang dunia. Jadi kita buang takut tu dalam hati ni. Bukanlah maknanya kita tidak berusaha, membabi buta, tak ada apa-apa terus buat. Tak, hati kita takut pada Allah, tetapi usaha kita buat. Sebab Allah perintah kita berusaha. Dan Allah perintah kita berusaha. Allah perintah kita bekerja. Allah perintah kita beramal. Dan amal itu dengan pergantungan kepada Allah. Amal itu dengan ketakutannya pada Allah. Amal itu dengan sayangnya pada Allah. Hati kita ni. Sebab tu kita nak kena kenal. Sebab tu al-iman adalah asas kepada hijrah. Iman tu asas kepada hijrah. Sebab apa? Sebab apabila kita ada iman, baru kita boleh hijrah. Baru kita boleh bergerak menuju kepada Allah. Kita ingat hari ni kita nak selamat di akhir zaman, dengan kita buat benda-benda yang kita, Nabi kata ada banjir, ada apa, kita duduk kat bukit-bukit sikit. Nabi kata gini-gini, kita tengok dia punya physical meaning dia. Kan? Jadi apa solusi yang Nabi bagi? Nabi tak kata buatlah rumah di gunung-gunung, buat pergi lari. Nabi tak kata, wahai umatku, ketika datang Dajjal, lari ke hutan. Ada tak hadis tu? Perintah pergi hutan ada? Tak ada. Perintah pergi hutan tak ada. Tapi Nabi kata akan ada di kalangan umat aku yang akan duduk di pedalaman. Akan ada. Bukan Nabi suruh pergi. Bukan. Nabi suruh buat apa? Nabi suruh hijrah. Nabi suruh hijrah. Dan hijrah ni apa? Hijrah ni bukan pindah, setakat pindah tinggal tempat. Hijrah hanya at-turku, meninggalkan. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, iaitu dia yang meninggalkan apa yang Allah suruh dia tinggalkan.
Jadi maknanya Allah sudah tinggalkan apa? Sayang kepada makhluk lebih daripada dia, kita kena buang. Sayang kepada pekerjaan lebih daripada sayang pada Allah, kita kena buang. Sayang kepada dunia lebih kepada sayang pada Allah, kita kena buang. Kan? Takut kepada makhluk lebih daripada takut kepada Allah. Orang paksa kita masuk penjara, kena tangkap, masuk penjara. Maka orang pun injek kat kita, kan, penyakit HIV, AIDS. Kita pun takut, aku dah ada AIDS, aku dah ada AIDS, aku dah ada AIDS. Contoh, aku dah ada sekian-sekian. Macam mana pernah dulu kita dengar satu tuduhan daripada Anwar Ibrahim, kata dia kena injek AIDS dekat dalam Sungai Buloh. Betul ke? Dia kena injek AIDS dengan Buloh? Wallahualam. Tapi rasa macam tak betul, kan? Katalah dia nak ancam kita sekian-sekian, maka takut kepada Allah lebih takut kepada makhluk. Ini hijrah. Nak tinggalkan perasaan kita ini bergantung, terikat dengan manusia. Itu hijrah. Sebab tu hijrah ni dia bermula dengan apa nama tadi? Bermula dengan iman. Innal ladzina amanu, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, asas orang berhijrah dan orang yang berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang menuju kepada, mencari, yarju ni berhajat kepada rahmat Allah. Berhajat kepada rahmat. Jadi maknanya dia nak cari Allah dalam hidup dia. Inilah yang pertama sekali. Jadi bila kita berhijrah kepada Allah, maka hilanglah kerunsingan, kegelisahan. Hati kita hilang, runsing, hilang takut, hilang apa? Sebab kita yakin Allah ada, Allah kuat, Allah hebat, Allah berkuasa. Kalau berlaku kejahatan pada kita, maka pada masa itu kita tahu Allah yang izin berlaku kesusahan pada kita. Apa Allah firman pada kita? Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala rada bi fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ini surah apa ni? Surah Yunus ayat 107. Sekiranya Allah menimpakan bahaya kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan selain daripada dia. Kalau dapatlah kejahatan, keburukan pada kita ni, sebenarnya Allah yang timpakan. Maknanya bukan orang jahat yang nak timpakan kita, bukan bos kita, bukan manusia, bukan Dajjal, bukan. Allah yang menimpakan. Dan sekiranya Allah izin kita tertimpa dengan kesusahan, maka tak ada orang boleh halang. Wa in yuridka bi khair, dan sekiranya dia berkehendaki, sekiranya Allah berkehendaki al khair, kebaikan, fala radda li fadli, maka tidak ada seorang pun nak boleh menghalang, nak menghilangkan dia. Yusibu bihi man yasha min ibadihi. Kebaikan yang diberikan kepada itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi ni aturku, meninggalkan perasaan-perasaan yang kita kata kepergantungan, ketakutan kepada yang lain, kepada manusia tadi. Jadi kita nak rasa macam itu sebab Allah pegang semua sekali. Rezeki, kita kata rezeki kita hari ni, takut kena buang kerja, takut kena buang kerja, sampai kita buat macam-macam. Allah kata apa dalam Quran suratul Mulk? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Kita hafal dah. Mungkin kita baca tiap malam. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang akan memberi rezeki kepada kamu jika Allah tahan pemberiannya? Siapa yang akan dapat rezeki kalau Allah tahan? Tetapi mereka tetap melampaui batas dan sombong, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah tegur. Jadi kita dapat rezeki ni, kita dapat duit, dapat makan, dapat minum, dapat apa ni, yang bagi tu Allah. Hati kita nak rasa macam tu. Ini akidah. Ni hijrah ma'nawiyah, hijrah yang akidah. Ini kita ni akhir zaman kita kena betulkan balik. Saya tahu, tuan-tuan dah tahu dah saya cakap ni.
Benda ni kita dah cakap ke anak-anak, tapi adakah kita rasai dalam hati kita? Kita rasai dalam hati kita. Setiap perkara, bukan satu je. Bukan bahkan sayang aja nak sayang Allah. Bahkan takut pun nak takut pada Allah. Khasyatillah. Bahkan takut pun nak takut pada Allah. Bahkan raja, bahkan berharap pun nak berharap pada Allah. Ar-raja. Kemudian bahkan tawakal, bergantung pun nak bergantung kepada Allah. Maka orang tanya, adakah saya nak ambil suntikan ataupun saya nak berhenti kerja? Sebab tu saya kata apa jawapan saya? Yang pertama sekali, istikharah. Apa maksud istikharah? Istikharah ni maksudnya kita meletakkan seluruh kehidupan kita, seluruh pekerjaan kita, seluruh amal kita, gerak diam kita. Istikharah ni kita letak pada Allah. Ya Allah, aku sepenuhnya sujud pada Engkau, rokok pada Engkau, aku minta pada Engkau, ya Allah, berilah aku petunjuk. Berilah aku, itu istikharah. Maknanya kita tak rasa lagi aku pandai, aku boleh fikir, aku boleh ni, aku takut, aku senang, bukan aku bukan Allah. Maknanya apa? Bila nak istikharah ni maknanya kita nak tadarak, merasai, kita nak punya sifat maksima fakir. Maksima kita ni memerlukan Allah. Maka Allah berilah aku petunjuk. Aku tak pandai ya Allah, aku bodoh ya Allah, aku tak tahu ya Allah, berilah aku petunjuk. Itu istikharah. Jadi nak ambil suntikan ke nak terus bekerja, buat istikharah. Jangan buat sekali, mungkin dosa kita banyak, jadi Allah tak bagi petunjuk kat kita. Buat lagi. Macam itulah. Sampai hati kita rasa tenang. Kemudian buat solat hajat. Lepas istikharah, buat solat hajat. Ataupun buat hajat dulu, istikharah mana-mana pun tak apa. Katakanlah lepas istikharah buat hajat. Apa hajat dia? Lepas mula istikharah, ya Allah, adakah aku mau terus dengan kerja ini, yang mana aku dipaksa melakukan sesuatu yang membinasakan nyawa aku, ataupun aku teruskan. Kemudian buat hajat. Hajat apa? Allahu Akbar. Apa maksud solat hajat? Ni hakikat solat hajat. Hakikat solat hajat bukan sekadar solat sunat 2 rakaat. Bukan. Itu sama. Apa beza solat hajat dengan solat lain? Hakikat solat hajat ni ialah hati yang rendah kepada Allah SWT. Sepenuhnya kita menyerah, kosong. Kita ni kosong, tidak ada apa-apa. Ini bukan tanda Freemason pula, kan tanda Freemason. Macam ni lah, kosong gitu. Kalau ni tanda 666. 666 kan, Freemason. Kan saya buat ni kan dia ambil Ustaz Nazman Freemason pula. Kosong. Kosong macam ni. Jadi kosong. Kosong maknanya hati kita ni tak rasa kita kuat, tak rasa kita terror, tak rasa kita hebat. Kan? Tak rasa kita ni ada sesuatu. Kita rasa kita sepenuhnya milik Allah, serah habis ke Allah. Hajat kita, Allahu Akbar. Saja aku solat hajat 2 rakaat. Solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah. Niat kita kan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Betul kita baca Fatihah. Lepas tu kita baca Ayatul Kursi. Nak baca berapa kali terpulang lah. Lepas tu baca Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kan dalam doa tu kan, kita lemah ya Allah, janganlah kau beri ujian pada aku yang besar, yang banyak tu doa tu kan. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita baca, cuba tengok makna dia. Makna dia cukup indah. Kita sedang bertadaruk dengan Allah. Kita sedang merendahkan diri kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak engkau beratkan satu ya Allah, engkau yang maha bijaksana, engkau yang maha bijaksana ya Allah, engkau bagi aku apa-apa pun aku terima. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kita meminta ke Allah, ya Allah kami lemah, ya Allah jangan bagi kami sesuatu yang besar, berat yang besar. Ini semua tadaruk. Baca ayat akhir surah Al-Baqarah. Habis tu kan, di sujud terakhir, minta ke Allah dalam hati lah, minta.
Ya Allah, aku pohon hidayahmu. Ya Allah, aku pohon hidayahmu. Ya Allah, aku pohon kekuatan. Ya Allah, penuhkanlah. Jadi solat hajat ni maknanya hajat kita kepada Allah. Kita menghadap Tuhan, kita menghadap Raja, Maha Raja. Kita menghadap Maha Berkuasa, Zat yang Maha Berkuasa. Kita menghadap dengan penuh kerendahan hati. Ini hijrah. Sebelum ni kita semayang juga, tapi semayang kita masih rasa kita ada, kita kuat, kita rasa kita semua kita punya. Semua kita punya, kita rasa macam tu kan. Jadi kita tak kuat. Akhirnya kita pun dalam keadaan syok sendiri. Jadi kita, ini makna. Jadi hijrah, aturku, meninggalkan. Jadi kita nak meninggalkan ni, yang pertama sekali kita sebut sini ialah hijrah dari sudut akidah. Akidah. Hijrah dari sudut akidah ini disebut maknawinya, secara hijrah maknawi, meninggalkan segala keyakinan, segala kepercayaan, segala ikatan-ikatan dalam hati kita yang tidak dibenarkan oleh Allah. Itu mensyirikkan Allah, tak boleh. Kita tinggalkan semua. Jadi hati kita nak bersih dan bergerak menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah kita meninggalkan. Kita tak boleh nak menuju kepada Allah hati kita sayang dunia, tak boleh. Kita nak sayang Allah, nak sayang dunia, tak boleh. Kita nak takut pada Allah, takut pada makhluk, tak boleh. Kita nak bergantung kepada Allah, bergantung pada makhluk, tak boleh. Tak boleh. Jadi kita nak kena buat macam mana? Kita nak tinggalkan makhluk tadi daripada hati kita. Ini maknanya hijrah akidah. Hijrah akidah. Kita tinggalkan. Hati kita ni hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak campur adukkan. Maknanya bersih. Bersih, menuju kepada Allah ni bersih. Bersih, tak ada campur aduk. Kita nak melihat betul-betul Allah ni ultimate. Allah ni yang paling, yang maha besar, maha agung, maha hebat. Perasaan kita. Apa bukti Allah ni maha agung, maha hebat? Tengoklah apa sekitar kita ni. Cuba kita fikir, ada ke benda yang manusia buat? Rumah ni manusia buat? Tak. Rumah ni tak akan berlaku kalau tak ada pasir, tak ada tanah, tak ada pasir pun. Kan? Tak ada apa tu. Boleh ke manusia buat pasir? Boleh ke manusia buat batu? Boleh ke manusia buat besi? Boleh ke? Tak boleh. Boleh manusia tengok dinding. Dinding kita penuh dengan ni semua ada cat cantik. Boleh ke manusia buat bahan-bahan yang dia guna untuk buat cat tu? Boleh? Tak boleh. Bahan itu pun daripada Allah. Kemudian ilmu. Boleh ke manusia berfikir kalau Allah tak bagi ilmu? Berfikir ilmu itu pun daripada Allah juga. Kan? Tak boleh. Allah, semua Allah. Kita tengok sekitar, kita akan nampak Allahu ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya, yang maha perkasa, ya Qahar, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kita hadamkan. Sebab tu, apakah yang dimaksud dengan hijrah dari sudut akidah ini? Ialah kita meninggalkan segala keyakinan, segala kepercayaan, segala ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan dalam hati kita oleh Allah. Itu syirik. Tak boleh. Tak boleh. Maka hati menjadi bersih. Masa bilakah hati itu bersih? Hati bersih ketika kita mentauhidkan Allah. Ketika kita mentauhidkan Allah, itu baru hati kita bersih. Maknanya kita mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu al-ahad, esa. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Allahus samad. Siapa yang boleh bergantung? Kita nak bergantung dengan siapa? Dengan suami kita? Suami kita pun makhluk juga. Nak bergantung dengan jin. Jin lagi lemah daripada manusia. Kita bergantung dengan jin. Ada tangkal macam-macam tangkal pakai. Bergantung dengan jin. Syirik. Jin lagi lemah daripada manusia. Tak percaya tuan-tuan, boleh try. Jin ni lebih lemah manusia. Lebih boleh try. Macam nak try? Senang aja. Bacakan ayat kursi. Niatkan sesuatu. Baca ayat kursi. Niatkan sesuatu. Sesuatu apa? Ya Allah, engkau bakarlah jin yang ada dalam rumah ni, yang jahat. Yakin pada Allah, rendah diri pada Allah, baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita baca kan, hati kita rendah ke Allah, minta ke Allah kan, ya Allah ada gangguan dalam rumah ni, ada gangguan dalam rumah ni, contoh kan, baca, lari dia tak lari, dia terbakar. Kalau dia kuat, dia tunggu, dia terbakar dia. Jin ni baca tu, niat dia pun dah begitu. Bismillahirrahmanirrahim, niat baca dengan Allah, ya Allah tolong aku, Allah nak minum ni, dia racun. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Baca Fatihah. Kita tahu kita duduk dalam penjara, kita nak makan, nak minum, dia bagi racun kat kita baca. Setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah. Yakin dengan Allah, ada racun, tawar racun tu. Kalau kita mati, itu memang Allah izin kita mati, memang dah sampai ajal kita. Kalau tak, tawar dia, tak sakit pun. Ini Allah, ini kuasa Allah. Baik, sebab itu nak sebut kat sini, bagaimana kita bersih tadi, kita mentauhidkan Allah. Jadi maksud hati yang bersih ni, berhijrah tadi, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan kemudian terikat dengan Allah. Terikat dengan Allah. Mentauhidkan Allah, terikat dengan Allah, itu maknanya hati kita bersih. Terikat dengan Allah apa dia? Apa yang hati nak terikat dengan Allah? Perasaan kita. Semua perasaan kita ikat dengan Allah. Maka kita latihlah satu-satu. Mula-mula nak sayang Allah dulu. Fikirlah apa benda yang menyebabkan kita sayang Allah. Lepas tu nak takut pada Allah, lebih takut pada yang lain. Kita fikirlah tentang kehebat kekuasaan Allah pula. Kita nak bergantung pada Allah, fikir pula tentang sifat Allah yang maha hebat kita bergantung tadi. Jadi kita latih satu-satu. Semua sifat dalam hati kita ni. Tak ada mood. Tak ada mood. Tak ada mood lah ustaz, saya tak ada mood lah kan. Tak apa, fikirkan Allah. Minta ke Allah, ya Allah, aku ni dosa banyak ni, sampai aku tak ada mood nak gerak, tak ada mood nak semayang, tak ada mood nak baca Quran, tak ada mood lah letih. Kenapa tak ada mood? Sebab kita dalam keadaan berdosa. Adalah dosa kita buat tu. Kita pun istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah, aku tahu kalau aku tak beramal ni, aku akan dibakar oleh Engkau, aku akan dicampak dalam neraka. Nak semayang tak ada mood, kita kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa yang saya selalu baca, doa ni, doa minta kita dibebaskan daripada syirik. Allahumma inna, saya baca inna sebab saya nak niatkan untuk tuan-tuan juga. Sebenarnya Allahumma inni a'udzubika, tapi saya baca Allahumma inna na'udzubika. Nun tu na'u tu nahnu tu ya, kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa dalam surat. Allahumma inna na'udzubika. Saya baca inna, saya baca na'udzubika sebab saya nak niatkan doa ni untuk tuan-tuan juga, untuk para orang yang bersama dengan kita sama-sama. Jadi saya doa untuk tuan-tuan juga, saya doa untuk keluarga, saya doa untuk yang saya kenal, saya doa untuk semua yang sama-sama dengan dalam program ni, yang sama-sama ikut. Saya doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Jadi kita doa. Apa dia doa ni? Doa ni selalu saya baca. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada syirik yang aku tahu atau syirik yang aku tak tahu. Ini nak hijrah. Sebab kadang-kadang kita buat sesuatu, kita tak perasan, rupanya kita mensyirikkan Allah. Kadang-kadang kita mensyirikkan Allah. Ini doa paling penting pada saya. Paling penting. Kenapa paling penting? Kerana kita beramal, tapi kita mensyirikkan Allah. Minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah amalan aku ni ikhlas. Jadikanlah perbuatan aku ni ikhlas. Jadilah perbuatan aku ni bersih. Kita minta ke Allah. Kita kotor kan, banyak salah, banyak silap kan, kita jahil kan, kita malas, kita lemah, kita hina. Sisi Allah ni kita hina, tak ada apa. Kita minta pada Allah, ya Allah, aku tak mampu nak buat banyak amal, aku tak mampu nak, tapi Kau jauhkanlah aku daripada syirik, ya Allah. Aku tak nak mensyirikkan Kau. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi kita minta pada Allah. Ni dalam mak surat ada. Cari dalam mak surat. Saya selalu baca doa. Ini untuk mentauhidkan Allah.
Jadi apabila kita mentauhidkan Allah, maknanya hampir bersih hati kita. Apa makna hati bersih? Yang pertama, hati itu dia mentauhidkan Allah. Yang kedua, hati itu terikat, perasaan kita terikat dengan Allah. Baru masuk mentauhidkan Allah. Masa itu datanglah dukhan. Datanglah dukhan, semua gelap. Kita dah tutup rumah, dalam rumah tutup semua sekalian. Duduk dalam rumah. Datang dukhan. Masa itu hati kita sujud kepada Allah. Subhanal Malikul Quddus, Rabbunal Quddus. Kita minta ke Allah, wahai Tuhan, Tuhan yang maha suci dan yang maha agung. Kita minta ke Allah, hati kita bergantung ke Allah. Takut tak pada dukhan? Hati kita takut pada dukhan, tapi tidak lebih takut pada Allah. Sebab kita tahu, kalau mati pun kita bersama Allah. Datang dukhan, datang perang, Laut Cina Selatan perang. Dia kata, Ustaz, Laut Cina Selatan nak perang ni, macam mana kita ni? Kita nak lari kat mana, Ustaz? Laut Cina Selatan perang. Takut dengan peperangan lebih daripada takut pada Allah. Jadi kita nak buang yang itu. Kita nak latih diri kita takut pada Allah lebih. Kalau Allah izin berlaku, maka itu terbaik bagi kita. Ambil perkataan saya ni, insya-Allah. Kalau Allah izin berlaku, itulah yang terbaik bagi kita. Pada masa itu, Allah bagi kita sihat, itu terbaik pada kita masa itu. Allah bagi kita sakit, terbaik pada kita pada masa itu. Allah bagi kita takut, terbaik bagi kita pada masa itu. Allah bagi kita kaya, terbaik bagi kita buat masa itu. Allah bagi miskin, terbaik bagi kita buat masa itu. Segalanya kita baik sangka dengan Allah, terikat dengan Allah. Baru kita mengesahkan Allah dan mengikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah peperangan Laut Cina Selatan, datanglah macam-macam semua. Hati kita terikat dengan Allah, tu hijrah, at-turku. Kita meninggalkan takut pada makhluk, meninggalkan bergantung pada makhluk, meninggalkan sayang pada makhluk. Maknanya bukan kata tak boleh sayang, kena sayang. Suami kena sayang isteri, isteri kena sayang suami, bapa mak kena sayang anak-anak, tapi sayang kerana Allah. Mana sayang kerana Allah? Apa sayang kerana Allah ni? Kita nak berjuang atas jalan Allah, kita nak berjihad pada jalan Allah. Susah tak? Susah. Tapi kita kerana Allah tadi, kita boleh tahan. Kalau tak bergaduh, suami isteri bergaduh sikit, merajuk, sikit-sikit kita terasa kita. Suami kita buat kita macam gini, suami itu pula mungkin tak perasan, kita terasa. Isteri kita buat macam gini, terasa tak terasa? Suami terasa. Saya pernah tak terasa pada isteri saya? Pernah. Bukan sekali, banyak kali. Tapi takkan kita nak ikut rasa kita tu? Allah izin. Kita pernah terasa dengan bos kita? Pernah terasa. Kita pernah terasa dengan anak kita? Pernah terasa. Sampai tak nak maafkan anak kita, jahatnya anak kita, terasa. Allah izin. Jadi ini perkara yang kita nak kena rasa, kena betulkan. Ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai at-turku, meninggalkan, iaitu kita nak terikat dengan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala perasaan kita, segala nilaian kita, rasa hati kita, maka inilah yang kita nak sama-sama mengikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Contohnya, kita ada masa sikit lagi lah, dalam 10 minit lagi. Contohnya nyawa kita. Nyawa kita ni milik siapa? Milik Dajjal ke? Milik KKM ke? Nyawa kita ni milik siapa? Nyawa kita milik Allah. Umur kita ni milik kita ke? Milik Allah ke? Milik Allah. Qada dan qadar milik Allah, semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Kepunyaan Allah, termasuk kita. Jadi bila Allah punya kita, maka janganlah takut daripada makhluk, janganlah bimbang, jangan sedih. Sebab tu 4 suasana yang berlaku pada kita tiap-tiap hari. Yang pertama, suasana yang kita tak suka. Balak, bencana, sakit, buang kerja, takut, benda yang kita tak suka, tak ada mood. Maknanya apa? Bila kita dalam keadaan tak suka tu, kita kena sabar. Sabar sebab kita tahu kita berlaku perkara yang kita tak suka tu sebab Allah sayang kita. Allah sayang kita, Allah bagi, maka kita pun sabar. Kemudian berlaku pula benda yang kita suka, nikmat. Allah bagi kita duit, Allah bagi kita gaji, Allah bagi kita keluarga, anak dapat anak, Allah bagi kita suami, Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita rumah, Allah bagi kita semua, Allah bagi kita.
nikmat. Allah sayang kita tak? Sayang. Allah sayang kat kita ketika Allah bagi nikmat. Macam mana Allah sayang kat kita ketika Allah bagi bala. Allah sayang kat kita, maka kita bersyukur pada Allah. Tanda syukur pada Allah tu mendekati Allah. Itu mentauhidkan Allah, terikat dengan Allah. Sayang pada Allah. Okey, yang ketiga, suasana kita terjerumus dalam maksiat, mungkar. Kita buat dosa, tiba-tiba kita buat dosa, tercebur dan sebagainya. Kita tak mau, tapi Allah izin berlaku. Maka Allah nak suruh kita apa? Allah sayang tak kita sebab Allah terlibatkan, masukkan kita dalam keadaan bermaksiat tu? Allah sayang. Allah masih sayang. Allah tak punish. Allah bagi peluang untuk bertaubat. Maka kenapa Allah bagi kita buat dosa ni? Supaya kita bertaubat, menyesal, bertaubat. Orang yang bertaubat itu lebih baik daripada orang yang buat dosa, kemudian dia ingat dia tak ada dosa. Jadi kita bertaubat, menyesal, menangis, istighfar, astagfirullah. Allah pun ampunkan kita. Allah pun naikkan darjat kita. Allah naikkan darjat kita. Kemudian Allah bagi pula buat kita beramal. Yang suasana keempat, boleh beramal, boleh buat macam-macam baik, boleh tolong orang semua. Yang ini kita nak kena rasa tawaduk pada Allah. Kenapa? Sebab beramal tu pun Allah yang bagi taufik. Kalau Allah tak izin, Allah tak bagi taufik, tak boleh kita beramal. Kita tahu nak bangun malam tu bagus, baik, tapi tak boleh bangun malam. Kenapa? Allah tak bagi taufik kepada kita. Maka bila kita boleh buat, semakin kita beramal, semakin kita kuat beramal, semakin kita tawaduk pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sayang aku ya Allah, Engkau sayang aku. Kita tak rasa amal tu kita punya. Kita tak rasa amal tu kita yang terror hebat. Kita tak rasa kita lebih baik daripada orang. Kita beramal, kita apa, kita rasa aku ni lebih baik, aku banyak ceramah kat orang, aku ni banyak sembahyang, aku ni banyak Quran, aku banyak. Kita rasa kita dah Allah. Maka semakin tawaduk, semakin rendah diri pada Allah, semakin rasa memerlukan Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, supaya aku boleh istiqamah dalam amal ni ya Allah, supaya aku boleh istiqamah ya Allah. Ini Allah sayang kita. Tanda kita nak dekati Allah, kita rasa ini taufik Allah, kita pun makin dekat dengan Allah. Tidaklah amal tu menjadikan kita sombong, menjadikan kita ujub, menjadikan kita riak. Maka setiap yang berlaku dalam kehidupan kita itu tanda Allah sayang pada kita. Dan setiap yang berlaku, macam mana nak jadikan yang berlaku itu sebagai satu yang bentuk tarbawi. Salah satu yang kita sebut pada hari ini, kita hijrah, meninggalkan keterikatan, kebergantungan kepada makhluk, kepada kebergantungan, keterikatan kepada Allah. Rasa kita, hati kita. Allah berfirman dalam surah apa ni? Memang tak ada surah, tak tertulis kat sini. Ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an dia dah kabur, tak boleh nak baca, minta maaf. Ma asaba min musibah, apa sahaja musibah, apa sahaja, tidaklah ma asaba min musibah, tidak satu musibah itu yang terjadi di bumi ini, fil ard wala fi anfusikum, juga tidak yang mengenai satu musibah yang mengenai kamu, kita kena musibah, melainkan illa engkau berha, melainkan dia telah tercantum dalam kitab Allah, illa fi kitab, melainkan telah Allah SWT tetapkan sebelumnya. Dan kami laksana, inna zalika 'ala Allah yasir, dan Allah melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh untuk memudahkan kamu. Dan sesungguhnya mudah bagi Allah. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana apa pun yang musibah-musibah itu, maka semua itu adalah dalam rangka Allah buat kat kita, dan Allah bagi kat kita, dan Allah SWT mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena kenal tabiat kehidupan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan dapat berhijrah daripada seorang yang jauh daripada Allah kepada seorang yang dekat. Jadi hijrah dalam konteks amalan al-mahdiin, akidah ini, kita nak faham hakikat Allah, kenal Allah tadi, kemudian perasaan kita.
Dia panggil syu'ur, syu'ariyah. Hijrah dari sudut syu'uriyah, maknawiyah ni syu'uriyah. Dari sudut perasaan kita cenderung pada perkara-perkara yang Allah redha, sensitif, peka daripada perkara yang Allah larang. Kita cenderung kepada keredaan Allah, jauh daripada perkara yang Allah murka. Itulah insya-Allah pada hari ini sebagai satu hijrah dalam konteks akidah, iaitu kita melihat dan perasaan kita, atifiyah ni perasaan kita ataupun syuur, rasa hati kita melihat satu-satu, kemudian kita ikat kepada Allah, maka tenang kita insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya muslimin wa shafir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahad 'ala nusrati syari'atik wa sikillahumma رابطتها وادمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك بسبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء الصالحين اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.